kita tu ada 15 unit. Yang saya tahu ada muslimat, selebihnya wallahualam. Saya serah pada tuan-tuan perempuan macam mana dia punya pembahagian tu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 17. Harga 17. Apa ni? Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ilahana anta maqsudana wa ridhaka matlubana, amin. Amma ba'd. Pengerusi dan seluruh jawatan kuasa surau, Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan, perempuan, ibu ayah yang dikasihi dirahmati Allah SWT sekalian. Apa khabar semua? Sihat? Ya. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kita dipertemukan semula pada pagi ini setelah tertangguh beberapa bulan juga. Alhamdulillah. Ala kulli hal, Allah SWT masih lagi mengurniakan kepada kita nikmat iman dan Islam serta pinjaman umur untuk terus kita mengumpul sebagaimana yang dibaca dalam suratul Kahfi, wal baqiyatus salihat, iaitu bekal amal soleh bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah. Baik, saya tak nak lengahkan masa ibu ayah semua. Kali ikut kitab kita ni, saya tengok atas kursi tu ada lagi 2. Siapa berhajat, insyaAllah tuan-tuan boleh sambil kita mendengar, kita baca karangan Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazair ni, kita boleh tengok. Dan kalau tak salah ingatan saya tanda kat sini, kita dah masuk bab yang kedua lah, muka surat 9. Ada orang tanya saya, Ustaz, ada tak tulisan Rumi? Setakat ni saya tak jumpa lagi. Saya jumpa yang tulisan Jawi ni je. Tapi tengok muka depan ni boleh semua ni. Kalau tak boleh pun lama-lama boleh, insyaAllah. Kan? English boleh. Jawi tak boleh. Okey, baik. Kita tengok sikit sebagai refresh yang sebelum ni. Bab yang pertama, bayar semua tuan-tuan dan perempuan, kita dah tengok yang pertama sekali adab dengan niat. Kunci dia ada beberapa perkara. Yang pertama, mukhlisina lahuddin. Niat kita ni kunci dia yang paling besar adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budu. Allah tidak perintahkan kita ni untuk beribadah kecuali ikhlas.
Kalau tak ada ikhlas, kosong, yilek lah kepada ibadah yang kita lakukan. Bangun malamnya, puasa Ramadan hari itu. Ni siapa yang terpilih pula nak pergi haji, kerana niat dia tidak ikhlas, bukan hanya semata kerana Allah SWT, tidak adalah apa-apa di atas ibadah dia tadi. Satu. Yang kedua, kita dah faham juga sebelum ni, segala perbuatan adalah bersandarkan kepada niat. Itu sebab 2 tu, innamal a'malu binniyat. Semua perbuatan ni disandarkan ke atas niat. Ada orang yang pergi haji, balik haji sama juga. Orang tanya dia, Kak Liha kenapa tak tutup aurat lagi? Kak Liha kan dah hajjah. I tak nak hipokrit. Mampu. I nak jadi diri I yang sebenar. Suatu I tak tutup aurat. Inilah diri I sebelum dan selepas haji. Sebab apa? Niat dia tak betul. Dia pergi nak gelaran tadi, dapat pula package mahal contohnya. Dia nak kepada pujian manusia, maka dapat tak pujian? Dapat. Likulli mri'in ma nawa. Nabi kata dalam hadis tersebut, hadis pertama Imam Nawawi, Arba'un Nawawiyah, dia dapat apa yang dia niatkan. Dapat, memang dapat. Tapi isu dia tak dapat. Hijratuhu ilallahi wa rasulih. Allah dan Rasul tak dapat. Kemudian kita dah tengok juga tentang niat ni, kenapa kita nak jaga? Sebab Allah ni yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tengok pada 2 tempat. Pertama kepada qulub, yakni hati kita. Yang kedua kepada amal perbuatan kita. Maknanya kalau manusia lain, makhluk lain pada Allah ni, dia melihat kepada amal zahiriah kita yang luaran sahaja, tapi Allah tengok dalam sekali. Qulub wa a'malikum. Allah tengok bukan setakat zahir perbuatan, tetapi juga hati kita. Apa, macam mana niat kita. Sebab tu setengah orang kita, dia lebih memelihara, bagus dah, cuma dia kena tambah lagi. Kita kena tambah lagi. Kita kadang-kadang lebih menjaga sahbatan kepada sesuatu ibadah. Sedangkan ada satu benda yang tidak terkandung di dalam sah dan batal tadi, adalah tentang hati kita. Dia punya niat tadi yang tak dapat dinilai oleh mata kasar. Maafkan saya, dia terkandung di dalam sah dan batal, tetapi tak dapat dinilai dengan mata kasar. Maknanya niat dia apa tadi tu, dia hanya bergantung kepada diri dia yang maha mengetahui, yang lebih mengetahui. Zahirnya hanya boleh dinilai oleh orang lain, tetapi hati hanya boleh dinilai oleh Allah SWT. Okey, kemudian kita dah tengok juga satu hadis yang panjang, muka surat 3 tu, Nabi meletakkan manusia ni kepada 4 jenis. Pertama, rajulun ata'allahu ilman wa malan. Seorang lelaki yang Allah bagi kepada dia ilmu dan juga harta benda. Dia ada ilmu, dia ada harta. Fahuwa ya'mil bi'ilmihi fi malihi. Dia beramal dengan ilmu dia kepada harta dia tadi. Maknanya jadi orang baik lah. Dia guna harta kekayaan dia ni untuk perkara amal soleh dia. Satu. Yang kedua, lau atani Allah Ta'ala mithla atahu Allah. Yang kedua, orang ni dia tak dapat, tapi dia kata, kalaulah Allah bagi pada aku ni ilmu dan harta macam orang tu juga, aku pun nak buat baik macam dia juga. Kata Rasulullah, dua-dua ni mendapat ganjaran pahala yang sama, besarnya niat. Yang ketiga, orang yang dia ni Allah bagi harta, tapi Allah tak bagi ilmu dekat dia, menyebabkan dia guna harta dia di jalan maksiat, kemungkaran pada Allah. Harta banyak, kaya, tapi guna di jalan lawan ingkar arahan Allah. Yang keempat, dia ni harta tak ada, tapi dia tengok member ni, dia kata, kalau aku ada duit, aku nak beli juga tiket konsert Coldplay ni, contoh. Mahal tuan-tuan, habis. Tiket tersebut habis. Paling murah pun 1,000 lebih. Paling cikai lah bawah-bawah ni 800 lebih kot. Habis tuan-tuan. Katalah ada member sebelah tengok, ish aku lah kalau ada duit 4,000 tu aku nak beli. Yang duduk depan artis tu, duduk depan stage, aku nak beli. Dia niat macam tu,
Dia pergi tak pergi ya, masa tak ada duit. Tapi kata Rasul Nabi SAW, fahuma fi wizri sawa. Dua-dua tadi, sama ada dia ada harta, dia guna di jalan yang salah, Allah larang, dengan orang yang tak ada harta tapi niat, kalau aku ada duit aku nak buat macam tu juga, dua-dua tadi mendapat dosa yang sama, besar. Betul, kita nak ingat balik tentang niat ni, kena hati-hati, kena berhati-hati. Okey, kan ada soalan yang kita selalu confuse sebelum ni, Ustaz, bukankah kalau niat jahat tapi tak buat, Allah tak tulis dosa? Betul kalau, apa kata ulama tu, tengok saya dah sebut sebelum ni, betul kalau dia niat nak buat jahat, esok ni konsert tu aku nak pergi, minta maaf tentang saya ambil contoh konsert lah, mudah faham. Konsert tu saya nak pergi tiba-tiba dia tak buat, dia dapat pahala bila dia meninggalkan niat perbuatan maksiat tadi kerana takutkan Allah, baru tidak tercatat dosa dia. Kalau dia tertidur, bangun Allah, habis lah konsert. Kalau dia bangun, dia nak pergi, tapi sebab dia sedar-sedar terlepas dah, maka dia buat tak? Dia tak buat. Sebab apa? Dia terlepas, tertidur tadi. Aku dah kata tertidur. Dia tertidur tadi ni, dia bangun-bangun terlepas dah. Adakah dia meninggalkan kerana Allah? Tak, sebab dia tertidur tadi, maka dia tetap dicatat dosa di atas niat dia tadi. Dia tak sama. Sebab tu tarkul ma'asi ni, formula dia mesti lillah, mesti mukhlis, mesti kerana Allah. Meninggalkan maksiat ni mesti kunci dia kerana Allah, baru ada ganjaran pahala, tidak tercatat dosa di atas niat jahat dia tadi. Macam tu. Baik, niat baik, aku nak main subuh di surau esok, tak bangun, sedar-sedar nak 45 sebab salah dah, pergi surau pun semayang seorang juga, main kat rumah lah. Dapat tak pahala jemaah subuh tadi? InsyaAllah dapat. Kan penyayang Allah, Maha pengasih dan penyayangnya Allah SWT. Baik, habis. Kemudian muka surat 4, 5 ni kita tengok ibu semua hadis. Nabi kata fal-qatil wal-maqtul finnar, pembunuh dan yang dibunuh dua-dua masuk neraka Allah. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, pembunuh kami faham sebab dia tukang bunuh, yang dibunuh kenapa dia pun neraka Allah? Kata Nabi, li'annahu arada qatla sahibihi, sebab keluar-keluar rumah pegang pedang tu, pegang senapang nak tembak tu, dua-dua sedang berniat membunuh di antara satu sama lain. Sebab tu dalam Islam ni, Nabi sangat menggalakkan kita untuk elakkan perbalahan, perdebatan. Sebab kalau menang pun belum tentu pahala. Dan kita memang pergi debat tu sebab kita nak aibkan kawan kita tu. Beza dengan para ulama dulu, mereka berdebat untuk menghasilkan kitab-kitab yang muktabar, yang menjadi rujukan kita sehingga hari ini. Apa perdebatan tersebut? Bukan berdebat, tapi masing-masing mencari benarnya di mana. Maka akhirnya boleh jadi di antara dua-dua pihak tadi, dua-dua tak betul. Sebab apa? Kebenaran sebenarnya begini. Maka begini, aku pun salah, hang pun salah. Sebab kita dua-dua salah faham terhadap apa yang Allah perintahkan, terhadap apa yang Islam nak. Selesai. Itu yang disebut wajadilhum billati hiya ahsan. Bermujadalah, berdebat, berbincang dengan kaedah yang paling baik. Sebab tu perbalahan sesama kita ni jarang menguntungkan. Sebab tu kena dielakkan, subhanallah. Semalam ibu ayah pergi kan? Siapa yang pergi? Masjid Putra, Masya Allah. Ada yang pergi kan? Habib Umar dan Syekh Ali Jumaah. Ramai yang rumah saya sembang dengan makcik sebelah dia tu dari Singapura, beli tiket semata-mata main Masjid Putra. Dan pakcik sebelah saya tu dari Kuching, Sarawak. Pagi ni naik flight balik. Satu Malaysia lah, turun malam, Brunei, Singapura. Masya Allah. Dan nak jumpa Habib Umar dan Syekh Ali Jumaah di Masjid Putra. Tak biasa tengok lagi Masjid Putra macam tu. Saya dah kerja Putrajaya 3 tahun sebelum ni, tak pernah tengok lagi. Sesak.
Kalau tuan-tuan nak bayangkan macam kita habis bayang Jumaat di Masjidil Haram, macam tu. Waktu nak balik, dia punya tak boleh jalan tu. Kita kan tolak stroller pula, anak kecil. Tak sangkut, saat-saat kena kaki kawan depan. Sorry bang. Penuh manusia semalam, Masya Allah. Nak boleh kebalik tuan, subhanallah. Semoga Allah terus memberkati bumi kita Malaysia dengan hadirnya para ulama, waliullah semua, insyaAllah. Baik, habis. Apa lagi kita ni? Selesai kot. Yang belakang tu, muka surat 6 tu, Nabi kata apa ni, SAW, orang yang kahwin tapi niat tak nak menunaikan mas kahwin dia tadi, minta maaf sebut, sepanjang tidur malam dia dengan isteri dia tadi, dikira sebagai dosa zina, sebab dia berhutang mas kahwin tadi dengan niat tak nak bayar hutang tersebut. Dan kemudian orang yang berhutang dengan niat dia memang tak nak bayar hutang tersebut, lepas tu beluti, call pun tak angkat dah, padahal dia pinjam duit kita, dia memang niat tak nak bayar pun. Apa sahaja yang dia makan dan minum, dia guna pinjaman harta yang kita bagi tadi, dikira sebagai sarik, dosa orang yang mencuri. Dosa besar semua ni, na'udzubillah. Baik, jom kita tengok adab terhadap Allah. Minta maaf lama sikit sebab kita lama tak jumpa. Saya lama tak main, jadi kita refresh sikit lah adab yang pertama tadi. Okey, adab terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazair, seorang Muslim memandang nikmat-nikmat Allah atas dirinya amat banyak dan tidak terkira, mulai dari saat kejadian benih dalam rahim ibunya hinggalah dia kembali menemui Tuhannya. Bayar semua dekat surat 9 Muqaddimah ni, hebat ulama kita ni, kenapa beliau meletakkan ayat ini. Ceklah dalam mana-mana kitab rujukan agama lain, kita tak akan jumpa agama yang boleh menghuraikan secara detail tentang kejadian penciptaan manusia kecuali Al-Quran. Quran dia cerita daripada awal air mani itu masuk ke dalam ovum lah, lupa lah. Sehinggalah pembentukan 9 bulan di dalam rahim ibu-ibu kat belakang ni, sampailah lahir. Hanya Quran sahaja yang cerita secara detail. Kalau anak-anak kita dalam sains tingkatan 3 kot, zaman saya dulu lah, lagi tak tahu kot dia tingkatan 1 ke. Quran sahaja yang menceritakan secara detail. Kemudian barulah dijadikan sebagai penemuan-penemuan saintifik. Poin saya adalah dalam kitab agama lain kita tak akan jumpa detailnya penceritaan tentang kejadian ciptaan manusia. Subhanallah. Nak sebutnya hebatnya kita, subhanallah. Oleh itu dia sentiasa mensyukuri Allah atas nikmat-nikmat tersebut dengan pertama bertahmid, memuji Allah melalui lidahnya dengan selayak-layaknya pujian, alhamdulillah. Yang kedua, dan melalui anggota badannya kerana dapat digunakan bagi mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ringkas umumnya Syekh Abu Bakar Jabir meletakkan, pertama adalah lidahnya, lidah kita digunakan untuk selalu memuji Allah. Dan yang kedua, zahirnya badan kita digunakan untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang demikian adalah merupakan adabnya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala kerana kekufuran terhadap nikmat Allah, keingkaran terhadap kurniaan Allah, dan melupakan Allah serta melupakan budi baiknya atas segala nikmat itu dianggap tidak beradab langsung terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ibu ayah semua yang dah ada anak bercucu dah, anak silap cakap terasa, anak silap cakap pun terasa tidak. Bayangkan kita tersilap langkah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Pengampun, tetapi dari sudut adabnya kena dipelihara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kena hati-hati juga penggunaan perkataan kita dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'. Elakkan secara selamatnya menggunakan perkataan yang digunakan kepada manusia untuk diletakkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali sesuai pada keadaan dan situasi tertentu. Kena tengok siapa orang kat depan kita.
Dia beza. Okey, baik. Macam kita bincang syurga neraka lah. Macam mana kita boleh menyatakan orang ni neraka Allah, orang ni syurga Allah, sedangkan syurga dan neraka ni owner dia bukan kita. Itu ada. Kan? Itu ada. Ya. Orang katalah ibadah semua. Orang main kat kita tanya, Haji kan orang surau. Saya nak tanya Haji lah, apa ni Mahatma Gandhi, dia syurga ke neraka? Macam mana jawab? Kawan tu baik, ibu sekalian, baik. Rasa baik dia pada kita, bukanlah dari sudut kebajikan dia lah, tolong orangnya. Hidup dia 24 hours, lifestyle dia adalah dengan masyarakat, bantu orang susah, berjuang kepada suara-suara rakyat pada waktu itulah. Mother Teresa contohnya, sama tu PN, sama tu orang baik. Dia ni ajar syurga ke neraka? Orang tanya kita, macam mana dia jawab? Waktu kami mengaji dengan Bro Syahkirit Kalkulan Govinci kan, Global Unity Network tu, anak murid pada Dr. Zakir Naik ni, dia ajarlah kita cara jawab ni. Antaranya pertama, kita kena sebut bahawa syurga dan neraka ni Tuhan dia adalah Allah, maka aku sendiri pun tak tahu dia ni syurga atau neraka Allah. Sebab aku pun tak tahu aku ni syurga ke neraka Allah. Cuma aku berharap dengan Islamnya aku ni sebagai agama, satu-satunya agama Tuhan, yakni Allah, iaitu Islam, aku berharap aku ni ke syurga Allah. Satu. Yang kedua, barulah dibawa beberapa fakta. Ni kena baca lah pula. Antaranya bayar semua, Mahatma Gandhi ni waktu akhir hayat dia dikatakan dia mati dalam satu perkampungan majoriti orang Islam. Makna hujung-hujung akhir hayat dia tu, dia banyak bergaul dan bersama dengan beberapa keluarga Muslim, dan akhirnya mati di kawasan perkampungan orang Islam. Dikatakan begitu. Kalau ada pakar sejarah ni boleh tolong betulkan. Saya dipahamkan begitu. Maka kita konon-konon macam itulah. Maka orang yang etis ke, orang yang non-Muslim, bila dengar jawapan tu, kemudian yang ketiga, dari sudut akidah kita mengaji, kita pun tak tahu akhirnya bila duk nazak Mahatma Gandhi tu, apa kalimah akhir dia. Tentang dia sebut Allah kan, Allah sepatah je, maka Islam. Tentang dia sempat mengucapkan, kita pun tak tahu. Maka kaedahnya begitu. Saya sebut ni bukan apa, balik pada poin kita ni, adab kita dengan Allah ni adalah antaranya kita jangan sebut benda yang di luar daripada bidang kuasa kita, pengetahuan kita. Baik, Allah SWT berfirman dalam surah An-Nahl ayat 53, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Apa sahaja nikmat yang ada pada kamu, semuanya dari Allah. Semua daripada Allah. Kan? Minum, bangun pagi, nikmat kita ni berapa ribu dah kita dah berkelip mata tengok saya ceramah ni pagi ni. Kan? Berapa banyak dah jari kita ni, dan helaan nafas, semua ni daripada Allah SWT. Macam saya lah, sesemua sikit ya, Allah jam lah. Allah, nikmat sihat ni Allah. Ibu semua lagi dah. Mak saya lah, mak dah semuanya duduk atas kursi. Nikmat sihat kan. Kalau tanya orang yang semuanya duduk ni, ada kan, mesti ada ni. Rindu tak nak sujud dahi tu kat sejadah. Subhanallah. Sikit ya, Allah tarik apa dia, habis minyak apa lah, minyak pelincir lutut lah, kering dah kata doktor. Tu je Allah tarik. Subhanallah. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kita nak bilang nikmat Allah ni, subhanallah, tak habis kiamat dulu. Tengok tubuh badan kita pun tak selesai. Sebab tu tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzatillah. Kita ni dalam kaedah akidahnya ahli sunnah wal jamaah ni, kalau tiba-tiba semua tengok dalam risalah tauhid, kita digalakkan oleh Nabi SAW untuk tafakkaru fi khalqillah, berfikir, merenung kepada ciptaan Allah. Wala tatafakkaru fi dzatillah. Hang tak ada bincang tentang zat Allah. Bila bincang zat Allah tu yang jadi telajak tu, menjisimkan Allah, meletakkan Allah pada tempatnya, kan?
sebagainya. Itu tak mau bicara kat sini. Kita tengok dalam kelas akidah kita lah. Maka yang kita kena fikir fi khalqillah. Ni cuti sekolah ni. Dah bincang kan. Malam rumah tanya, bang Sabtu ni nak buat pergi mana? Hari ni kan. Lepas bila subuh ni kena start kereta lah tuan-tuan. Sebab esok Ahad program pagi petang, kemudian Isnin sampai minggu depan kerja lah, office hour kan. Padahal nak cuti sekolah, hari ni je ada nak buat anak jalan. Nak buat pergi mana? Saya cadang nak kat rumah saya, jom pergi Aquaria tengok. Kan? Kita nak bawa anak-anak tengok balik ciptaan Allah, supaya akhirnya hujung mati kepada apa sahaja benda-benda pelik dalam Aquaria kat LCC tu, kita akan beritahu anak kita, ni semua hanya Allah je boleh buat. Kan ada satu ikan yang macam cacing tu, duduk tegak, dia macam cacing badan dia, tapi tegak ke atas kepala dia, tapi ikan. Dia punya bawah dia dalam pasir tu lah. Boleh tengok kat Aquaria. Saya nak cerita apa? Tentang keagungan kekuasaan Allah SWT. Maknanya nikmat Allah yang sangat banyak, kejadian Allah SWT. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Apa peranan kita? Hendaklah kamu ingat padaku, kata Allah, dengan mematuhi hukum dan undang-undangku. Nescaya aku ingat kepada kamu, membalas kamu dengan kebaikan, dan bersyukurlah padaku, jangan kamu kufur. Ya Allah perintahkan pada kita adalah fadhkuruni adhkurkum. Sebab tu ulama-ulama kita meletakkan amalan antaranya yang digariskan juga oleh Nabi SAW. Sebab tu saya pun tak faham mai mana Nabi tak zikir lepas bayang. Saya pun tak tahu, saya tak tahu. Yang ada Nabi memang berzikir selepas solat. Kan? Setengah kawan kita lah lepas bayang bangun kan? Sebab apa? Saya tak berpegang kepada zikir lepas solat. Nabi tak buat. Macam-macam zikir Nabi buat. Tengok kitab Ustaz Muhadir Haji je sudah. Amalan selepas solat penuh semua tu yang Nabi pernah buat. Sama ada Nabi buat hari ni, esok Nabi buat yang lain, lusa Nabi buat yang lain, tapi semua tu dihimpunkan dalam satu kitab. Ibu semua boleh tengok amalan selepas solat. Kata saya tipis dah. Nak amal hantu pun jenuh dah. Untuk kita istiqamah. Maka antara amalan-amalan selepas solatnya yang kita ni, subuh ni, yang kita boleh ulang balik, jangan tinggal selepas solat subuh, iaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Lepas tu nak bangun-bangunlah. Bagi selesai itu dulu. Termasuk juga selepas maghrib. Ini semua zikir-zikir yang kita kena disiplin. Mai pula ulama-ulama kita ni yang terkemudian ni, mereka menggariskan, ulama-ulama mazhab Syafi'i menggariskan beberapa amalan yang mesti dibuat. Apa tujuannya? Sebab mereka mengenali keadaan kita. Kita ni kalau tak susun payah nak istiqamah. Macam surau kita ni lah, buat majlis Maulid Rasul, kemudian ada perarakan selawat. Kalau tak buat majlis macam tu, bila kita nak selawat? Maka kadang-kadang amalan-amalan ini yang perlu disusun dan disiplinkan kita. Sebab tu kena ada semua. Fadhkuruni. Kalau Rasulullah SAW, kalau dalam bab taubat, beberapa riwayat, antaranya pertama, Nabi tidak sehari akan beristighfar tidak kurang 70 kali. Ada riwayat menyatakan Rasulullah akan beristighfar taubat tidak kurang 100 kali. Macam-macam. Maka kita pilih mengikut kemampuan kita. Poin dia adalah mencapai maksud arahan Allah, fadhkuruni adhkurkum. Ada satu kisah seorang anak muda berjalan di satu tempat, bertemu dengan seekor kuda. Seekor kuda, tepi kuda tu yang tengah duk tarik kuda tu seorang syekh, tuan guru alim, tapi dia tak naik kuda tadi, dia bawa berjalan, tapi berpakaian biasalah, pakaian orang ramai, tarik kuda tadi. Anak muda ni pula dalam keadaan nak memperolok-olokkan, orang tua tadi. Dia tak kenal orang tua tu siapa. Maka dia tanya, wahai syekh. Syekh ni panggilan bahasa Arab, sebenarnya maksud dia wahai orang tua.
Tapi dah jadi bahasa biasa hari ni, Syekh ni orang yang dihormati lah. Ya Syekh, mana lebih mulia, kamu ke binatang ni lagi mulia? Anak muda ni punya soalan. Kan? Mana lagi baik? Hang ke, kalau bahasa kita orang Kedah ni, mana lagi baik? Hang yang lagi baik ke binatang ni lagi baik? Maka apa kata Syekh tadi? Dia kata yang lebih baik adalah binatang ini kalau aku tak dapat masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat kelak. Tetapi aku akan jadi lebih baik dan mulia kalau aku dapat masuk syurga Allah dengan amalan-amalan, dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Aku jadi lebih baik daripada binatang ini. Subhanallah. Bila jawab macam tu, terduduk minta maaf terus anak muda tadi. Jawapan dua dalam satu. Nak bagi tanya, baik tak baik, mulia tak mulia kita ni adalah siapa yang dipilih oleh Allah masuk ke dalam syurganya sebagai destinasi akhir kita. Subhanallah. Ini nak sebutnya orang yang alim, mempunyai himmah yang tinggi. Maka cara jawapannya tidak menyakiti orang lain, bahkan memberi ilmu kepada orang yang niat nak memperkecilkan dia tadi. Subhanallah. Baik. Orang Islam memandang alam Allah Ta'ala terhadap dirinya begitu luas dan meliputi segala keadaan. Maka hatinya penuh dengan perasaan kagum dan syarat dengan rasa hormat terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tengok langit yang tak ada tiang, bumi yang subhanallah. Kita pula ni antara kejadian yang akhir dijadikan oleh Allah, antara yang terakhir. Nabi Adam AS ni, manusia ni, setelah Allah menjadikan ribuan tahun lamanya makhluk-makhluk yang lain, termasuk di kalangan jin. Waktu jin ni senior. Kawan saya tu, dia Darul Syifa, dia pergi merubat orang tu. Kawan tu baca ayat kursi. Apa ni, sebelum dia main tu, kawan yang telefon dia tu, dia dah try lah ubat kawan yang kena rasuk tu baca ayat kursi. Elok dia baca, kawan yang kena rasuk tu jadi jin kan, jin masuk badannya, dia pula tegur, hai salah tajwid tu. Mampu ni. Jin tu tegur, hai salah tajwid. Bahasa dia suara jin lah. Gelak member saya tu. Jin pasal dia memang tahu, dia senior daripada kita dengan dunia ni. Sebab tu setengah ulama-ulama kita sebut dunia ni asalnya ada benda lain dah duduk dah. Maka Allah memilih bumi ni untuk makhluk bernama manusia yang tinggal di tempat ni. Sebab tu kita ni antara makhluk yang ujung sekali. Poin saya adalah, lama dah Allah buat langit, rosak dah? Dah. Lama dah Allah buat bumi, masih boleh kita guna tak? Guna. Matahari yang tersekam indah ni, lama dah Allah buat. Hebat ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok itu pun dah subhanallah. Kan? Baru ni gunung Merapi di Indonesia meletus. Berapa kilometer? 2 kilometer lebih dia punya lava dia. Jauh. Kan? Hidup macam mana gunung boleh meletus? Siapa yang uruskan kejadian letusan dia tadi? Mana ada satu teknologi kecuali kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Habis melibatkan ratusan kampung di sekitar tersebut yang diberikan amaran dan bantuan kecemasan. Sebab apa? Lava ada 2 km lebih mengalir. Kan? Subhanallah. Itu baru letusan. Nama gunung itu pun Gunung Merapi, antara yang paling aktif di Indonesia. Subhanallah. Bayangkan kalau berlakunya Yaumul Qiyamah. Na'udzubillah. Baik, maka dia malu hendak melakukan maksiat atau penderhakaan, merasa malu hendak menyalahi perintah atau hendak keluar daripada ketaatan. Ini juga merupakan adab orang Islam terhadap Allah, kerana tidak boleh dianggap beradab sedikit pun dengan Allah jika seorang hamba melakukan maksiat terhadap tuannya atau membalas nikmat dengan perkara buruk atau dengan sifat-sifat yang keji, sedangkan Allah selalu menyaksi dan melihat padanya. Analogi yang saya sebut tadi lah, anak derhaka pada kita pun terasa dah. Hang jangan balik raya ni, aku tak mau tengok muka hang. Cik, tu marah kan anak tu. Kita buat salah dengan Allah tak rasa apa, bahaya. Kan? Bahaya semua. Hati kita ni kena latih sampai sensitif dengan maksiat.
Ini untuk saya lah. Macam mana? Kena banyak istighfar, kena banyak zikir dan banyak selawat sampai hati kita ni lembut dan sensitif. Antara ukuran dia, saya ingat lagi kata guru saya, Guru Dr. Zikman Fuad, apa kata dia, sampai kita ni tak jawab salam pun bersalah. Orang bagi salam, Assalamualaikum, kita tak jawab salam dia, kita belah macam tu je jalan. Sensitif kita ni sampai terfikir, ish, aku tak jawab salam tadi kan wajib, kan Nabi suruh. Ada sensitif macam tu. Kita ni biasa sensitif dalam bab-bab amalan. Ish, kenapa aku tak senyumkan makcik tadi Kenapa aku tak tegur pakcik tadi Sian seorang-seorang. Dia sensitif. Kenapa aku tak bagi salam kat cleaner tadi Kan dia orang yang mulia, jaga kebersihan, buat benda yang baik. Kita biasa sensitif. Ish, kenapa aku tak sedekah jemaah semalam? Tabung lalu tengok Kenapa aku tak biasa sensitif. Maka hati yang sensitif ni hati yang bersih. Macam mana nak sampai maqam hati tersebut? Mesti dengan zikrullah, dengan kita punya selawat dengan Nabi SAW. Kena ada sensitif hati kita ni. Maksud saya nak tujukan kepada orang yang kering hati tak bertempat lah, janganlah. Maka hati kita ni biar lembut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Baik, surah An-Nuh kita sikit lagi. Kita mula dari 6.5. 7 suku boleh tak? Boleh kan? Ke puasa? Baik. Surah An-Nuh ayat 13 dan 14. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Kenapakah kamu tidak menghargai kebesaran Allah dan kekuasaannya, sedangkan Allah telah menciptakan kamu dalam beberapa peringkat. Ini saya sebut tadi. Kalau tengok kejadian Allah menjadikan kita ni, subhanallah. Tak percaya, tanyalah isteri kita kat belakang. Isteri-isteri, tuan-tuan, perempuan, ibu ayah semua. Saya kena balik tanya isteri saya. Atau lebih mantap lagi, tuan, tanya ibu-ibu kita semua yang melahirkan kita. Saya alhamdulillah ada lagi. Tak ada apa yang boleh dibuat oleh seorang ibu kecuali hanya jaga makan, jaga dia punya tidur dia. Itu sahaja yang dia boleh jaga untuk memastikan kesihatan kandungan dia selama 9 bulan. Lain pada tu, semua totally diuruskan oleh Allah SWT. Ada. Daripada mula air mani tu sampailah terbentuk janin tu. Kalau nak kembar lagi sampai 2 orang. Kan? Semua itu hanya urusan Allah SWT. Sebab tu Allah letakkan wa qad khalaqakum atwara sebagai rujukan kita. Kenapa kita ni tidak menghargai kebesaran Allah SWT? Subhanallah. Saya tengok satu video tu, besar dah bayi tu. Dulu viral, dulu rupanya tengok tahun ni besar dah. Kaki sampai pinggang satu, daripada pinggang ke atas tu 2. Masya Allah. Saya pun nak tanya Tok Guru kita macam mana hukum amal ibadat dia lah. Kan dia kira yang mana, kiri ke kanan? Saya nampak betul-lah. Ada sudut fiqah dia macam mana, nak kira amalan tu macam mana. Sebab badan ke atas 2, mana otak 2, akal pun 2. Pinggang ke bawah 1. Besar tak besar pula tu mengesok lagi lah. Dalam video tu Indonesia kot lah, saya tak ingat. Masya Allah. Siapa yang buat tu? Allah. Allah boleh buat semua tu tadi. Subhanallah, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 19, ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah tahu tusirrun, apa yang tersembunyi, yu'linun, dan apa yang kita zahirkan, yang kita tonjolkan. Allah mengetahui kedua-duanya, hati kita dan apa yang kita zahirkan. Sebab tu kalau bincang bab hati ni, kita akan pergi kepada, kalau perbincangan tasawuf ni, dia akan pergi juga kepada dalam bab tadi ada 2 yang tidak diketahui oleh manusia dan 2 yang diketahui oleh manusia. Yang manusia tahu ni takabbur, riya, kan? Yang manusia tak tahu tapi Allah tahu adalah ujub.
Sum'ah. Ujub ni duduk saja pakai serban dalam surah pun boleh jadi ujub. Manusia lain nampak bagusnya solehnya dia, tasbih kiri kanan. Bukan kiri ya, kanan, dua-dua pegang tasbih. Tapi dalam hati rupanya ujub, merasa bahawa aku beramal ni sebab aku sebab aku mengaji lama, aku alim ni, sebab akulah yang mengasaskan surah ni, sebab tu aku yang paling rajin main surah. Dia ingat dia, kerana dia ujub. Manusia lain nampak zuhud dia, jalan tongkat, tunduk, Assalamualaikum Cik, Waalaikumsalam, jawab salam pun pelan. Nampak macam zuhud tu, padahal hati ujub. Na'udzubillah. Semua ni haba'an manthura, di hari akhirat debu yang bertebangan. Tak ada apa amalan kita ni di hadapan Allah. Na'udzubillah. Sebab tu ayat ni, ya'lamu ma tusirrun wa ma tu'linun. Allah tahu yang dalam dan juga yang luar. Kena jaga. Riak tadi jangan salah faham. Riak ni buat atau tinggal amalan kerana makhluk, itu riak. Sembahyang kerana orang tengok, riak. Tak sembahyang kerana orang tengok, riak. Molek-molek dah main surah Rawdah ni, tiba-tiba orang kata, Ji, tak payah nampak alim sangat, aku kenal hang macam mana dulu, kita kan sekolah sama-sama. Disebabkan member cakap macam tu, tak main dia surah. Dia tak main surah kerana orang, makhluk, riak. Buat atau tinggal kerana makhluk, itu riak. Kata Imam Ghazali Hujjatul Islam. Baik, firman Allah lagi surah Yunus ayat 61. وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Tidaklah engkau berada, wahai Muhammad, dalam menjalankan suatu urusan dan membaca suatu ayat atau surah daripada Al-Quran, dan tidaklah kamu, wahai umat manusia, berada dalam mengerjakan suatu amal usaha, melainkan adalah kami menjadi saksi terhadap kamu ketika kamu mengerjakannya, dan tidak akan hilang lenyap dari pengetahuan Tuhanmu sesuatu pun dari sehalus-halus atau seringan-ringan benda yang ada di bumi atau di langit. Juga tidak ada yang lebih kecil atau lebih besar daripada itu, melainkan semuanya tertulis dalam buku yang terang nyata. Semua berjalan, lipahlah rumah kita, anai-anai dalam tanah ni, semua sehalus-halus dengan sebesar-besarnya tu, semuanya sudah tertulis di sisi Allah SWT, dan semuanya dalam pengetahuan Allah. Sebab tu ahli sunnah wal jamaah kita ni, apa pun berlaku, keyakinan kita semuanya daripada Allah, sama ada ianya baik ataupun jahat. Maknanya kita boleh main surah, duduk dengan kuliah lagi ni, sudah subuh ni, kita yakin izin Allah. Na'udzubillah, ketika melakukan maksiat kemungkaran pun, keyakinan kita kena yakin, aku boleh buat maksiat ni pun kerana izin Allah, dari sudut keyakinan. Tapi sandaran akhirnya kita kena faham, melakukan sesuatu perbuatan tu dari ahli sunnah wal jamaah, hujungnya Allah memberikan pilihan. Maknanya kenapa kita masuk syurga? Kerana kita memilih untuk beramal. Na'udzubillah, kenapa dihumbat dalam neraka Allah? Sebab kita yang membuat pilihan untuk ingkar maksiat pada Allah. Ini ahli sunnah wal jamaah. Mu'tazilah ni sadar semua pada Allah. Tangkap dia, kenapa kau mencuri duit tabung surau? Bukan saya curi, ini Allah yang tentukan. Mu'tazilah. Kalau ada orang macam tu kat taman, kata tuan-tuan, tangkap siap-siap. Bohlah jambat. Okay. Fahaman dia tu Mu'tazilah. Tapi jangan kata kat dia, kata dia, mai dengan boleh subuh sikit, ngaji lah sikit, mai cakap je. Contoh, kan? Ataupun tak bersadarkan kepada Allah langsung, Jabariyah. Kenapa kamu
boleh sembahyang ni? Sebab saya jaga kesihatan. Malam-malam saya main gym supaya saya dapat bangun subuh. Sebab tu kesihatan kena jaga bahawa kita dapat beribadah. Kalau semata-mata itu Jabariyah, dia langsung tak sandarkan pada Allah SWT. Ahli sunnah wal jamaah, kita ambil jalan yang pertengahan, yang paling tepat adalah semuanya betul kerana Allah, daripada izin Allah, tetapi hakikatnya kita diberikan pilihan untuk melaksanakan sesuatu. Oh, dia marah. Baik, okey. Seorang Muslim memandang bahawa Allah Ta'ala berkuasa atasnya, menguasainya, dan dia tidak dapat melarikan diri daripadanya. Tidak ada peluang atau jalan selamat atau melepaskan diri daripadanya, melainkan kembali kepadanya, kepada ajarannya dengan bertawakal. Okay, ada 3 kat sini. Kata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazair ni, sebagai seorang Muslim, akhirnya kita letak kat sini, bila kita tahu Allah ni yang berkuasa atas kita, Allah yang menguasai kita, maka apa kita kena buat? Dengan pertama, kembali kepada Allah. Kena raja ila Allah, kembali kepada Allah SWT. Yang kedua, kepada ajarannya. Dan yang ketiga, dengan bertawakal. Saya tak tahu lah, saya pun tak baik sangat tuan, memang tak baik lagi pun. Tapi bila kita dengar ayat-ayat kawan-kawan artis yang lama-lama ni kan, saya tengoklah dekat TikTok, ustaz ada TikTok ke? Ada. Bagi semua kami yang ustaz muda ni kena ada TikTok ni, pasal kita nak kena masuk kat situ kan. Tapi buaya semua yang tak ada TikTok ni tak payah buka lah. Satgi dah buka TikTok, saya tanya akak-akak lekang, sejam duk menghadap TikTok, dia payah nak lari. Kan? Apa ni, saya tengoklah video Kak Irma Fatimah kan, dia punya sajak kan, waktu ucapan dia di depan Habib Umar Al-Hafiz Majlis baru ni kan, Habib Umar dengan anak-anak seni, penggiat seni. Apa kata dia dalam ucapan dia kata, wahai Habib, kami sedar kami ini berada dalam dunia yang penuh dengan dosa. Kami telah melanggar batasan Allah, melanggar batasan halal dan haram. Kan? Lama dah kami dalam dunia tersebut. Dia maksudkan dunia seni inilah. Yalah, berlakon, duk tak ganti macam laki bini, padahal bukan laki bini. Berpelukan macam ayah dan anak, padahal orang lain, ayah lain, anak lain. Tapi halal haram tu sebab berlakon je, kira halal. Lama dah dalam dunia tu. Maka kata Puan Irma tu, Irma Fatimah tu, kami hanya mohon Habib doakan kami, Allah pilih kami istiqamah dalam jalan hijrah begini gitulah. Cantik saya dengar ayat dia. Saya nak sebutnya adalah, ibu ayah semua setuju tak? Si otai-otai artis ni, mereka dah berhijrah pun. Tak kira lah rockers ke saya minat, tak kira lah budak-budak rock kapak yang saya minat ni, mereka dah hijrah dah, masuk tabligh dah, hak ni dah jadi ustaz dah. Mereka dah tinggalkan dah dunia yang penuh kegelapan. Tapi isu dia bila artis-artis baru ni, disebabkan kita nak kejar nama, kita nak ulang balik dosa artis dulu yang dah buat, yang dah tinggalkan, kita nak buat balik. Buat apa? Itu sayang tu. Kita nak ulang balik untuk popular, kena menyanyi dengan perempuan, kena pakai baju nampak dada sikit, kena pakai lawan pendek. Arti taubat tu dah buat dah benda tu, dan dia tahu benda tu salah, dia tinggalkan. Tapi kita bila baru nak ni, kita nak ikut jalan tu juga kan. Kita tidak mengambil ibrah. Sebab tu ibu ayah semua, kalau ada kenalan-kenalan, kita kena pesan ayat-ayat macam ni. Sebut kat anak-anak kita ni, tengoklah tu artis lama pun dah balik pada Allah, dia tahu benda tu tak betul. Kenapa awak nak ulang balik benda-benda tersebut? Sebab tu kita kena saling pesan berpesan lah di antara kita ibu ayah semua. Sebab apa? Kembali kepadanya, kepada ajaran, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kerana tidak dikira beradab langsung orang yang lari daripada Allah yang menguasai dirinya,
Begitu juga tidak beradab langsung orang yang bergantung kepada yang tidak berkuasa dan berserah kepada orang yang tidak mempunyai sebarang daya dan kekuatan. Pergantungan, kata Syekh Bakar ni kena dengan baik semua, bergantung kepada selain Allah, bergantung kepada makhluk melebihi pergantungan dengan Allah, itu juga adalah orang yang tidak beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana Ustaz? Kita kena cek dalam amalan seharian kita ibadah semua ni, kita kena muhasabah ni. Untuk saya juga ni, apa saja yang berlaku, kita rujuk Allah dulu ke rujuk manusia dulu? Susah. Doa dulu ke call orang dulu? Tolong, boleh tolong, boleh minta tolong tak? Dengan Allah tak minta lagi. Siapa yang kita dahulukan? Allah ataupun makhluk? Itu kena hati-hati. Sebab tu orang yang beradab ni, dia akan mendahulukan Allah dalam segala sesuatu. Okeylah, kalau bahasa praktikalnya ibadah semua tuan-tuan, solat hajat dulu, solat istikharah yang mesti menjadi prioriti kita sebelum segala bantuan-bantuan makhluk yang lain. Bayar hajat dulu. Apa sahaja istikharah dulu. Ini dah musim anak masuk universiti ya, dah nak pilih bidang kan, istikharah dulu. Anak yang habis SPM hari tu tanya kita, ayah, adik ni ambil bidang apa universiti ya? Tak apa, nanti ayah fikir dulu, esok ke lusa ayah bagi tahu jawapan. Apa tujuannya? Kita nak istikharah dulu kan. Istikharah dulu, bangun malam, minta solat hajat, minta pada Allah, ya Allah bagi petunjuk yang mana yang memudah anak aku ni berjaya dunia dia dan akhirat dia. Macam tu, itu cara dia. Lepas tu, dah habis mayang tu, esok tu barulah call member. Tanya Syarah, mengajar lagi dah UKM, mengajar lagi. Bidang ni macam mana? Baru tanya. Makna Allah dulu, barulah makhluk. Ini kaedah dia. Untuk saya ni, untuk saya juga ni, ingatan untuk saya. Sebab kita kadang-kadang terleka. Sebab kita bimbang kata pengarang ni, tidak beradablah kita dengan Allah kalau mengutamakan makhluk berbanding Khalik. Wallahu'alam, bayar semua sekadar dulu pagi ni. Saya pun limit lah, dia main batuk lah. Jadi insyaAllah dalam pertemuan seterusnya bulan depan, kita akan sambung ke surat 12 ni, dekat situ, dekat firman Allah dalam suratul Hud. Kitab kita ni saya kira 17 lah, harga kos tu cetakan. Bincanglah ibadah semua macam mana nak uruskan sebagainya, boleh serah kat sana insyaAllah. Terpulang tak hari ni pun tak apa. Yelah, mai subuh jarang buat duit. Saya faham. Hari ni kita bincang lah, tak ada masalah. Kita jumpa lagi insyaAllah bulan depan. Wallahualam, ibadah semua saya minta maaf lah, minta maaf salah silap. Apa yang baik daripada Allah SWT, yang buruk kelemahan saya mohon maaf. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Allah, ampunilah segala dosa kami, ya Allah. Ampunkan segala dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Ampunkan dosa dua ibu bapa kami, ya Allah. Ampunkan dosa isteri kami, dosa suami kami, dosa anak-anak keluarga kami, ya Allah. Ampunkan dosa keluarga kami, ya Allah. Ya Allah, limpahkan keberkatan untuk keluarga kami, ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, ya Allah. Ya Allah, dengan berkat majlis ilmu ini, ya Allah, Kau limpahkanlah barakah dalam rumah kami, ya Allah. Jadikan rumah kami rumah yang semakin dekat kepadamu, ya Allah. Ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang taat. Ya Allah, ada kalangan kami, ya Allah, yang sakit, maka Kau kurniakanlah kesembuhan, ya Allah. Andai ada kalangan kami yang dibebani hutang, ya Allah, Kau bantu langsaikanlah hutang ini, ya Allah. Ada kalangan kami dalam kekusutan, buntu, ya Allah, mencari jalan penyelesaian, Kau bantu, tunjuklah jalan keluar, ya Allah. Kau mudahkanlah segala urusan kami hari ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berilah kekuatan kepada kami untuk ingat, untuk faham, untuk amalkan segala apa yang kami cakapkan, segala apa yang kami dengar pada majlis ilmu pagi ini, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati
الآخرة الحسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تسبيح كفارة سورة العصر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله.